المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini boleh sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita mendiskusikan satu tajuk yang diberi pada kita oleh penaja dan penganjur majlis pada pagi ini, iaitu grup infak Masjid Darsa 18. Yang pertama sekali kita doakan insya-Allah Allah SWT sentiasa memanjangkan usia semua penaja kita dalam taat dan kebajikan, dijauhkan mereka semua daripada mara bahaya dan malapetaka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan diselamatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pada pagi ini tajuk yang diketengahkan pada kita ialah ibadah korban di tempat sendiri atau di luar negara, mana yang lebih baik? Yang pertama sekali, ibadah korban ialah merupakan ibadat yang sangat-sangat dituntut, termasuk dalam sunnah muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut bagi orang yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka korban ialah merupakan satu ibadat yang kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat korban kita buat ialah bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sedekah yang kita dapat lakukan melalui ibadah korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
sama ada kita bersedekah sendiri melalui kita sembelih korban di kampung kita, kita ambil bahagian kita dan kita sedekah sendiri kepada sesiapa yang kita nak sedekah. Dan bagi orang yang buat korban ni, disunatkan dia makan sikit daripada yang diperuntukkan untuk tumpuk dia, yang selebihnya diberikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, miskin, dan juga kepada sesiapa yang selain daripada yang disebutkan itu, kecuali kalau dia berkorban nazar. Kalau dia berkorban nazar, maka sikit pun dia tak boleh makan, manakala semua mesti disedekahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi orang yang ada kemampuan untuk melakukan korban, maka jangan tunggu sampai tahun depan untuk buat korban, sebab tahun depan kita masih belum dapat pasti umur kita sampai ke depan ataupun tidak. Maknanya buatlah korban pada tahun ni juga, jangan tangguh-tangguh, nanti kita menyesal sebab kita tidak melakukan korban. Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya telah menyebut tentang begitu besarnya kepentingan melakukan korban. Allah sebut dalam suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah SWT suruh Nabi kita untuk melakukan korban. Kata Allah, kami kurniakan kepada engkau telaga Kautsar, maka syukurilah di atas nikmat yang kami beri dan hadiahkan kepada engkau, maka bersembahyanglah dan sembelihlah korban. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi kita bersolat di atas mensyukuri nikmat yang Allah bagi, dan kesyukuran itu diterjemahkan juga dengan lakukanlah sembelihan untuk ibadah korban. Jadi kita buat keluar duit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita ambil setumpuk daripada 7 tumpuk itu, ialah untuk tujuan mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya duit yang kita ada buat keluar sikit untuk kita beli setumpuk korban untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita nak pertambahan dan keberkatan daripada harta benda kita, buat korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang tahun sebelum jumpa pula korban yang akan datang. Sepanjang tahun itu kita akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang berkemampuan, jangan hanya melihat orang buat korban sedangkan dia kata aku boleh makan korban sudah. Tak madai. Buatlah korban untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Kepentingan diri sendiri, kita mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah suruh kita mensyukuri terhadap nikmat-Nya dengan kita melakukan ibadat pada Dia, dan kita akan didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Muhammad.
kepentingan orang lain, iaitu orang dapat makan daripada sumber yang sangat berkah. Kita boleh beli daging dan kita makan daging dengan kita ambil setumpuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjalankan ibadah korban, dan kita makan daging daripada daging korban. Tak sama. Tak sama pada sudut keberkatan. Berkat itu maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Seperti mana seseorang yang bersahur sebelum daripada dia memulakan puasa, sahur itu memberi keberkatan pada orang yang berpuasa, ataupun dengan makna lain menambah kebaikan orang yang berpuasa. Maka begitulah orang yang memiliki duit dan harta dan makan makanan yang halal, maka seseorang yang melakukan ibadah korban akan mendapat kebaikan, pertambahan dan kehalalan yang berganda daripada ibadah korban. Yang mana yang lain, kita makan daging kita beli halal, kita makan daging yang kita buat korban halal, tapi hak ni lebih baik daripada yang kita beli biasa. Maknanya dengan sebab kita buat korban, kita makan daging korban masalah Sayyidina Muhammad, kita semangat untuk melakukan ibadat, kita semangat untuk bangun qiyamul lail, baca Al-Quran, beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah setahun sekali ya. Dan nak amai tak amai tahun depan pula kalau umur panjang. Dengan kita buat korban tu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan jadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dan Allah berdekatkan kita kepada dia dengan sebab daging korban yang kita makan. Pasal apa? Sebab ini ialah ibadat. Kita beli daging nak makan, hukumnya harus. Hal ni hukumnya sunat. Jadi kita makan daripada sumber ataupun hasil ibadat, tentu tak sama. Sebab itu daging korban tak boleh bagi orang kafir makan. Kita beli daging, kita boleh bagi orang yang bukan Islam makan, tapi daging korban tak boleh bagi orang yang bukan Islam makan sebab dia ibadat. Inilah pendapat yang paling kuat dipegang oleh para ulama kita. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadat korban ialah ibadat yang kita lakukan penyembelihan binatang sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sudah tentu bila kita faham daging itu dimakan, daging itu disedekahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, daging korban boleh makan semua? Boleh. Tak mau dekah kat orang? Boleh, tak masalah. Tapi pelbagaikanlah kebaikan pada daging korban. Kita makan masalah Sayyidina Muhammad, kita dah dapat manfaat lah, berkat daging korban menyebabkan kita kuat beribadat. Jadi tumpangkan rezeki itu kepada orang lain juga, supaya orang lain pun turut dapat kuat beribadat seperti mana kita pun kuat dapat beribadat dengan makan daging yang berkat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mana-mana yang masih belum buat korban, boleh buat korban. Baik. Yang kedua, mana baik dibuat dalam negara ataupun luar negara? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dua-dua baik. Cuma mana lebih baik ikut orang. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, sebagai contohnya kami di Darsa, kami buat korban dan buka pada orang ramai masalah Sayyidina Muhammad untuk buat korban. Hari ini mungkin setengah-setengah orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak kena pergi cari lembu, dia kata malas, payah.
Lepas tu tak kena masalah saya bila pergi cari lembu. Lepas tu lepas tu beli lembu, lepas tu nak kerja tu pada setengah-setengah orang bagi dia merumitkan. Dia nak pahala ya, salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita buka untuk para muhibbin kita di seluruh negara untuk buat korban. Dan kita masih dikira rendah, setumpuk 750 saja salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sebab tujuan saya nak semua orang boleh buat korban salah Sayyidina Muhammad. Orang kita ni tak sama macam orang lain. Kita tak sama macam orang Bangladesh, orang Myanmar. Lepas buat korban, lepas mencari lembu, lepas tengah mana paling besar salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu lepas beli, lepas sembelih, kita orang Melayu mana paling murah. Jadi konsep saya ni orang Melayu. Jadi mana yang penting semua orang boleh buat korban. Walaupun lembu tu taklah besar sangat, sederhana, tapi semua orang dapat buat korban. Jadi kalau nak besar, dia pergi 800, 850 masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka dengan kemudahan yang kita buat ini, kita harap umat Islam masalah Sayyidina Muhammad dapat melakukan korban, insya-Allah. Dan korban yang dibuat terasa ni, kita akan masalah Sayyidina Muhammad kongsi dengan masyarakat Islam di seluruh negeri Kedah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita akan hantar ke seluruh daerah di Kedah untuk keberkatan itu melimpah kepada semua orang, insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad. Dan muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian. Jadi mana lebih baik dalam negara ataupun di luar negara? Sebelum kita pergi keluar negara, kena tengok dulu dalam negara. Contoh, orang buat korban di Syria, orang buat korban di Kemboja dan sebagainya masalah Sayyidina Muhammad. Dan mereka yang menganjurkan korban ke seluruh dunia ni masalah Sayyidina Muhammad, ialah selepas daripada mereka melihat masyarakat Malaysia masalah Sayyidina Muhammad boleh dikatakan boleh makan daging korban di mana sahaja dia duduk, sebab semua tempat orang buat korban sahaja Sayyidina Muhammad. Kalau pun tak dapat sekilo, dapat segenggam ni pun orang kita dah puas hati lah, Allah SWT dapat daging korban. Dia beza. Kita beli daging dengan, walaupun kita mampu beli daging, dengan kita dapat daging korban walaupun tak banyak, tapi kita rasa puas, seronok. Dan seseorang yang tak dapat daging korban, dia akan rasa sedih, tak dapat daging korban tu. Maknanya begitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan daging korban itu bermanfaat dan berguna kepada orang. Maknanya sebab itu, terlebih-lebih lagi hari raya haji disebut dengan Aidil Adha, hari raya korban. Dan hari raya ini juga disebut dengan Aidul Fuqara, raya orang-orang fakir. Mana orang fakir ni menjadi tujuan orang untuk dia diberikan daging korban. Bila mana seorang tu buat korban, masalah Sayyidina Muhammad dalam kepala otak dia nak cari orang yang susah untuk nak bagi korban. Lebihnya barulah dia bagi pada dia beradik dia, jiran-jiran dia yang tak termasuk dalam asnaf. Jadi di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama kita buat sendiri ataupun kita wakilkan orang buat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tujuan kita tu. Jadi kalau kita buat sendiri, kita boleh bagi-bagi sendiri, kita boleh sedekah sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita tahu di mana lembu kita disembelih, masyarakat mana yang dapat. Jadi kita mendapat kelebihan yang tak dapat, yang tak diperolehi korban di tempat-tempat lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi maknanya lebih-lebih lagi orang yang boleh hadir pada hari penyembelihan korban tu lagi baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nanti kalau di darsa sallallahu alaihi kita akan di setiap muhibbin kita, dia akan tahu di mana lembu lepas dia sembelih. Jadi kalau orang dekat-dekat ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau sembelih contohnya di Sungai Petani contohnya, jadi mereka boleh pergi tengok lembu lepas dia sembelih di sana. Pada hari raya berapa, kita akan
kita akan bagi tahu masa dia. Jadi boleh TV tengok sendiri soalan Sayyidina Muhammad bagi yang berdekatan, kecuali ke orang duduk jauh soalan Sayyidina Muhammad yang hanya hantar duit, tolong wakilkan kita mengurus soalan Sayyidina Muhammad. Jadi mereka mendapat pahala melakukan ibadat korban, tapi tak dapatlah seperti mana orang yang boleh tengok. Cumanya perlu semua yang terlibat dengan peserta korban ni tahu bila hari disembelih, masa disembelih, untuk dia nak settle rambut dia nak gunting, kuku dia nak kerat. Sebab bagi orang yang masuk ni, bila dia tahu, bila dia telah hantar, bila dia telah mengisi borang soalan Sayyidina Muhammad, borang penyertaan mewakilkan kepada saya untuk buat ibadat korban ni. Jadi ketika tu kuku dia pun jangan kerat lagi, kuku jangan kerat, rambut jangan gunting soalan Sayyidina Muhammad. Sehinggalah lepas dia tahu kata dah disembelih, barulah dia kerat kuku dan potong rambut soalan Sayyidina Muhammad. Apa hikmah dia tu? Hikmahnya supaya kita optimis, kita tafaul, dosa kita lerai bersama-sama dengan berpisahnya kuku ataupun rambut daripada badan kita. Salah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Dan orang yang buat ibadat korban ni punya hebatnya, Allah ampun dosa dia sebanyak mana bulu-bulu lembu yang ada ataupun bulu kambing yang ada di badan kambing ataupun lembu tu. Bayangkan. Jadi rugilah orang yang tak dapat kelebihan tu. Salah Sayyidina Muhammad. Dan cukuplah untuk mendapat kelebihan ni Salah Sayyidina Muhammad bagi orang, bagi dalam satu keluarga seorang yang buat ibadat korban, sama ada suami dia ke ataupun isteri dia ke. So cukup untuk satu keluarga tu mendapat keampunan dosa, iaitu sebanyak mana bulu-bulu binatang yang ada pada binatang tu. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya orang yang buat korban, kalau sebegitu banyak dosanya Allah ampunkan, berarti dia seperti seorang anak yang dilahirkan daripada perut seorang ibu. Mana orang buat korban ni, kalau tengok macam orang balik Mekah, orang balik Mekah kan, Sahabat Sayyidina, muka elok berseri-seri, cantik muka orang balik Mekah. Begitulah orang buat korban kerana Allah ni, muka nak akan jadi naik seri tu naik kalau dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seri naik, bedak tak heboh dah kalau sini. Naik seri dah muka kan, tak heboh bedak dah. Sahabat Sayyidina Muhammad cantik tu naik sendiri dengan sebab Allah terima ibadat kita. Jadi betul, yang penting kita faham pasal apa kita buat korban. Belah kampung saya tu, Sayyidina Muhammad, kami belah baling ni orang susah-susah, orang motong banyak. Tapi orang motong ni tak pernah tak buat korban. Macam mana orang ada duit tak buat korban? Saya tanya. Tok Guru kata, ni tahun ni jangan lupa buat korban. Dia pun himpun duit, himpun. Dia makan seharian cukup, dan cukup juga untuk korban. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi sebab pasal apa? Sebab Tuhan tolong mengikut kehendak hati nak buat. Allahumma salli ala sayyidina. Buat korban kalau ada kemampuan. Kita masih ada lagi sebulan. Bulan Amin. Sebulan untuk kita dapat korban. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi untuk faedah ini, maka berkorban di dalam negara lebih baik. Kalau kita berkorban di luar negara, ini mengukur pula pada satu hadis. Mungkin kita kata dalam negara dah buat dah, orang ramai buat dah, dalam hak sana di Syria sebagai contoh, Sahabat Sayyidina Muhammad, siapa nak buat korban di sana? Jadi kita tu bila kita hantar kepada organisasi yang menguruskan korban di sana, Sahabat Sayyidina Muhammad, maka kita dapat faedah daripada Nabi sebut, laisa minna man lam yahtama bi amril muslimin. Nabi sebut, bukan di kalangan kami orang yang tak ambil tahu ahwal orang Islam yang lain. Contoh kita kata macam di Kemboja. Jadi Sahabat Sayyidina Muhammad esok hari Khamis
lusa. Jadi insyaAllah darsa akan melancarkan pula korban untuk Kemboja. Di sana masalah Sayyidina Muhammad ni kelebihan dia untuk orang yang tak apa ada duit. Orang tak apa ada duit ni di sana kos untuk korban lebih murah, sebab lembu lebih murah, lembu lepas banyak. Kalau kita buat korban ni lembu ambil disiap masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau lembu di Kemboja ni banyak. Kemboja ni dia ibaratnya macam kampung kita tahun 70-an. Masalah Sayyidina Muhammad. Tahun 70-an ni lembu banyak, khabau banyak. Ni kita tahu mana ada lembu ni. Masalah lembu dalam buku dalam TV. Jadi luar tak ada lembu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang kurang berkemampuan, jadi pihak darsa menawarkan untuk kita buat korban di Kemboja. Dan insya-Allah pihak kita Sayyidina Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad dalam sehari dua lagi mereka akan ke Kemboja. Sayyidina Sayyidina Muhammad untuk berjumpa dengan pihak sana Sayyidina Muhammad. Dan sama juga sana pun kita akan sembelih korban di sana Sayyidina Muhammad, dengan peserta sini akan Sayyidina Muhammad akan tahu di mana lembu dia dikorbankan. Jadi kalau sini kita Sayyidina Muhammad kita penaik, kita cetak banner untuk nama dia tercatat, di mana Sayyidina Muhammad di sana pun sama juga insya-Allah. Jadi maknanya bukan atas angin lah, maknanya betul-betul jumpa dengan orang sana untuk ibadat ni dilaksanakan. Mana kesimpulannya masyarakat Islam semua boleh buat korban ni. Jadi masalah Sayyidina Muhammad di sana ramai, di sedi Kemboja ramai orang miskin. Kita pun bila anak-anak Kemboja juga, kalau mai mengaji di madrasah kita, masalah di pondok kita, anak-anak ni dapat tak bayar yuran dah. Lepas terus kita sarah lepas mengaji sampai lepas habis. Dan anak Kemboja ni yang duduk dengan kita di darsa, lepas mai balik dah balik 2 tahun setengah. Setelah habis Al-Quran baru balik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, maka di atas sifat keihsanan dan keinsanan ni, jadi kita masalah Sayyidina Muhammad setahun sekali menganjur dan menyebarkan kebaikan untuk semua masyarakat Islam. Masalah Sayyidina Muhammad maknanya bukan setempat, tapi semua tempat dapat merasai ibadat dan kelebihan korban yang dijalankan insya-Allah. Jadi kesimpulannya soal Sayyidina Muhammad kedua-duanya baik, sembelih dalam negara baik, luar negara baik, soal Sayyidina Muhammad, dan terlebih baik itu mengikut hati kita. Kalau kita tak mampu nak buat korban dalam negara, soal Sayyidina Muhammad, kita buat korban luar negara, terbaiklah untuk kita. Bagi kita yang boleh buat korban dalam negara, bahkan boleh hadir tengok pula sembelihan korban masalah Sayyidina Muhammad, buatlah dalam negara, ada kebaikan yang di situ masalah Sayyidina Muhammad. Dan tentunya alhamdulillah, jadi masyarakat Islam boleh buat korban dah lepas PKP masalah Sayyidina Muhammad. Allah bagi balik rahmat ni pada kita, kita boleh buat. Kalau hari itu tak boleh sembelih masa PKP, Allah bagi balik dah nikmat ni. Macam masa PKP masalah Sayyidina Muhammad tak boleh pergi Mekah, Tuhan bagi balik dah pergi Mekah. Walaupun ada kota, tapi dah boleh pergi Mekah dah, alhamdulillah. Jadi kita harap nikmat ni Allah tak tarik lagi. Kita harap nikmat ni Allah bagi tak putih-putih dah. Sebab kalau Allah tak bagi, tak boleh buat. Sebab tu ibadat ni kalau Allah tak bagi, siapa pun tak boleh buat. Alhamdulillah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu bila sama-sama pada tahun ini kita jangan tinggal ibadat korban insya-Allah. Semoga Allah kabul, Allah mudahkan kita melakukan ibadat yang sangat bernilai. Jangan sayang duit. Soalan senang 700 kita keluar, 800 kita keluar, Allah bagi seganda lagi. Kalau kita duduk tahan duit dalam bank, dalam poket, tak tambah duit kita, 800 ya. Jadi kalau kita buat, dah ambil, kita mendapat dekat diri dengan Tuhan, Allah tambah lagi pendapatan kita insya-Allah. Jadi kena buat pelaburan sikit. Orang ni kalau buat pelaburan, janji pendapatan begini, senang je buat keluar. Tapi kalau hal ni
dijanjikan tak nampak, pahala tak nampak, lambat ya. Berarti kita tak sambut suruhan Allah, fassalli li rabbika wanhar. Tuhan suruh kita buat korban, kita buat malas, lambat ya. Sebenarnya kepentingan bukan balik pada Tuhan pun, kepentingan balik pada kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك